Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza shi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi kupasan kita dalam surah Ali Imran. Ayat berapa ini? 21. Ayat. Betul. 21 ke 31. 21. Okey. Sebab saya memang ketinggalan sikit. Saya bulan berapa ni? 17. Okey, ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq." Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Dia mengisyaratkan kepada Bani Israel, ahli kitab. Sebab apa? Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Pertama, mereka telah kufur dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, mereka telah kufur dengan ayat-ayat daripada kitab suci mereka sendiri. Sebab apa? Sebab mereka telah meminda, mereka telah menukar, menambah. Lalu wa yaqtuluna nabiyyin, dan mereka telah membunuh nabi-nabi bighairi haqq, tanpa kebenaran. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan mereka telah membunuh orang-orang yang menyuruh kepada perbuatan keadilan. Ya'muruna bil qisti minan nas. Bani Israel, sama ada orang Yahudi ataupun orang Nasrani, pada zaman Nabi SAW tidak membunuh nabi-nabi. Mereka bukan pembunuh nabi-nabi. Sebab apa? Sebab memang tak ada nabi masa tu. Nak bunuh nabi macam mana? Okey. Tetapi ayat ini mengisyaratkan kepada mereka, sedangkan mereka tak buat. Mengapa mereka dianggap macam buat? Kerana mereka membawa ajaran, mereka memuliakan orang-orang yang telah membunuh para nabi. Siapa? Tu nenek moyang mereka dulu pembunuh para nabi. Tapi mereka sanjung juga. Mereka tak bunuh. Sama macam bunuh lah. Kita tak buat jahat, kita sanjung orang jahat. Kita 2 kali 5 juga lah jahatnya. Kan? Sebab apa? Sebab otak kamu sama lah. Nampak tak? Jadi dia tak buat. Ayat ni tak kena pada orang Yahudi berdepan Nabi SAW, tapi sebenarnya kena. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah berita kepada mereka dengan azab yang pedih. Di sini bashir ada 2 maksud. Satu, bashir maknanya beritahu mereka. Tetapi bashir juga berasal dari perkataan bushra. Bushra ialah berita gembira. Tapi berita gembira apa azab yang pedih? Di sini ada unsur mengejek. Bahawa Quran pun boleh tahan juga. Dia akan mengejek. Sebab apa? Dia mengejek orang yang memang patut kena ejek. Jadi dia dalam bentuk fabashirhum bi'adzabin alim. Okey. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang gugur amalan mereka
apa nak bantu lagi, sebab mereka telah kufur dengan ayat-ayat Allah. Okey, ini menyifatkan keadaan ataupun kejahatan ahli kitab. Persoalannya, apakah orang Islam terselamat daripada kejahatan seperti ini? Jawab, kerana dia Islam saja dia terselamat. Jawapannya, orang Islam terselamat pada bahagian kufur dengan ayat-ayat Allah, yang itu terselamat. Sebab kalau dia kufur dengan ayat Allah, dia bukan orang Islam. Batas iman dan kufur tak boleh. Sebab tu kita tak boleh kata ke orang Islam, awak ini kumpulan tolak Quran. Tak boleh kata orang Islam, ini geng tolak Quran. Tolak Quran kafir, macam kita kata dia kafir lah. Orang Islam mesti tak tolak Quran punya. Kalau dia tolak Quran, dia bukan orang Islam. Lepas tu apa dia beza dengan kita? Dia faham cara lain, kita faham cara lain. Mazhab kita, mazhab yang kita ikut, faham cara lain, itu boleh. Tapi kalau tolak tak boleh. Satu. Yang kedua, membunuh para nabi. Memang selamat lah, sebab tak ada nabi dalam sekarang. Dan membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran. Kalau orang tu orang Islam, membunuh adalah perbuatan berdosa. Dia bukan perbuatan kufur. Jadi itu berdosa besar, bukannya kekufuran. Ada ulama-ulama yang cuba untuk menunjukkan bahawa perbuatan membunuh juga adalah kufur. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, orang yang bunuh orang ni dia kekal di dalam neraka. Tetapi kekal di situ bermaksud lama, kerana membunuh adalah dosa, dia bukannya kufur. Okey. Jadi orang Islam pun ada yang melakukan kejahatan, tapi dalam skop dia, jika sekiranya dia masih lagi beriman. Okey. Jadi ayat ini juga memberi gambaran dan nasihat kepada orang Islam supaya tidak terjerumus ke dalam kejahatan yang telah dilakukan oleh ahli kitab. Sebab apa? Sebab orang Islam ni ahli kitab lah. Kita ada Quran. Kita ni, dari satu sudut kita ni ahli kitab. Tapi ahli kitab dalam Al-Quran ni satu gelaran yang diberikan kepada orang Yahudi dan Kristian. Itu gelarannya. Jadi ulaika alladzina habitat, orang yang macam itu, dia kufur dengan ayat Allah, dia membunuh para nabi, dia membunuh orang yang mengajak kepada keadilan, mereka itu orang yang gugur amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, gugur di dunia dan di akhirat ini nak merujuk kepada amalan mereka tidak diterima langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak terima macam mana kerana mereka telah kufur. Inna Allah batuk sikit hari ni. Inna Allah la yaghfiru man yushraka bih wa inna Allah la yaghfiru man yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik dengannya, dan Allah akan mengampunkan dosa selain daripada itu. Syirik dengan kufur ni dari sudut mabda' dia sama, iaitu mukhlidun finnar, iaitu mereka akan kekal di dalam neraka wa na'udzubillah. Okey. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Sebab tu saya kata tadi, walaupun tidak disebut ahli kitab, tapi perbincangan itu berkaitan dengan mereka. Lepas ni baru sebut. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan kepada mereka sebahagian daripada kitab? Sebab apa dikatakan nasiban minal kitab? Para ulama tafsir cuba menyentuh isu ini. Sebab apa tidak dikatakan kitab, tetapi dikatakan nasiban minal kitab. Ada yang mengatakan bahawa ini menunjukkan mereka itu pengetahuan mereka
juga kerana kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak, maka nasiban minal kitab, sama ada mereka itu pengikut ajaran Taurat ataupun mereka pengikut ajaran Injil. Nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah, mereka itu diajar kepada kitab Allah. Apa dia? Mereka diajar kepada Al-Quran. Ahli kitab, orang Yahudi dengan Kristian pada zaman Nabi SAW, diajak supaya beriman dengan Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran. Tiba-tiba liyahkuma bainahum, supaya Al-Quran itu dijadikan hakim antara mereka. Maknanya kita, bila kita jadikan Al-Quran, kita beriman dengan Al-Quran, maka kita pun menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan. Liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum, kemudian sebahagian mereka telah berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka itu membelakangi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mereka itu ahli kitab, iaitu mereka itu ahli kitab yang terdahulu. Apa dia? Kitab Taurat ke, kitab Injil ke, sama saja ahli kitab. Bila diajak kepada Al-Quran, ada juga tafsiran yang mengatakan bahawa mereka diajak kepada kitab tu kitab mereka sendiri, tapi mereka tak nak. Mereka ni kononnya ahli kitab, bila diajak berhukum dengan kitab mereka sendiri, mereka tak nak. Sebab apa? Sebab ayat ini dihubungkan dengan beberapa peristiwa pada zaman Rasulullah SAW berkenaan sebab nuzul. Ayat ini dihubungkan dengan beberapa peristiwa. Ada dalam 4-5 kes di mana pada zaman Nabi, untuk kita faham situasi ini, kita faham macam mana orang Yahudi dan ahli kitab secara umumnya, mereka ni diberikan kebebasan seperti kalau kita panggil sekarang ini sebagai kuasa autonomi, iaitu dalam perkara-perkara yang melibatkan kabilah Bani Israel ataupun ahli kitab. Sebab orang zaman dulu dia duduk pelonggok kabilah, dia duduk pelonggok. Kalau orang tu Yahudi, dia duduk pelonggok geng Yahudi dia. Orang Kristian dia tak duduk macam kita sekarang dalam taman tu campur gaul. Orang Melayu ada, orang Cina ada, orang bangsa ni ada, patut agama macam-macam kadang-kadang kan. Orang zaman dulu tak, dia pelonggok Yahudi. Kampung Kristian, dia tak campur. Jadi geng Yahudi ni diberikan kebebasan untuk dia jatuh hukum juga. Ketua kabilah dia ni boleh jatuhkan hukuman dalam kes-kes keagamaan yang melibatkan sesama dia. Contoh, orang Yahudi berzina dengan orang Yahudi sendiri, nak jatuh hukuman apa? Kita tanya tu lebay. Macam tu. Dia maknanya ada kebebasan pada zaman itu. Bahkan mencuri pun begitu juga. Maknanya sebab tu saya kata ada seperti kuasa autonomi. Sebab apa? Kalau orang Yahudi mencuri barang orang Yahudi, mungkin tanya untuk lebay apa hukuman. Kita tak boleh lah. Sekarang ni kita bukan duduk dalam zaman dulu. Kita kalau curi harta siapa pun sama je hukuman. Okey. Tiba-tiba ada kes mencuri, ada kes berzina yang diriwayatkan. Tiba-tiba mereka ni mari tanya Nabi SAW, apakah hukuman orang berzina? Apakah hukuman orang mencuri? Dalam satu kes, Nabi SAW tanya mereka, dalam kitab kamu hukum macam mana orang mencuri? Dalam kitab kamu hukum macam mana orang berzina? Lalu Tuk Lebay Yahudi ni rupanya kes tu yang melibatkan VIP dia, VIP golongan Yahudi. Jadi
Mereka dah pergi tanya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan hukuman tu ringan. Sebab dia bukan geng kita lah, dia mungkin hukuman dia ringan sikit. Lalu Nabi tanya, dalam kitab kau ni apa hukuman dia? Jadi tu lepas dia pun mari. Bila mari, baca kitab, sampai rupanya dalam agama mereka berzina ni hukuman rejam. Dia pun rakau ayat rejam. Dia tak baca ayat ni. Sebab apa? Sebab geng kita ni kena cover sikit. Jadi kalau kita ni jenis perangai, kalau geng kita hak salah pun jadi betul. Yahudi perangai tak jadilah agama Yahudi, tapi perangai dia Yahudi. Asal geng dia je betul semua. Terang-terang salah betul. Apa? Geng kita tak boleh gitu. Salah. Dan benda tu bukannya senang lah, sebab kita kalau duduk dalam satu puak ni, nak suruh kita nampak betul belaka. Kalau salah tu biar orang lain. Jadi ada kes melibatkan pencurian, ada kes melibatkan perzinahan. Semuanya itulah. Siapa yang tukang buat? Tuk lebay dia yang tukang buat, yang tukang kilo. Ini Bani Israel punya masalah. Okay. Sebab apa? Sebab dia ada certain group ni, dia macam orang bangsawan, orang ni, dia nak lindungi orang tu. Jadi Tuhan kata, diajak berhukum dengan kitab Allah, tiba-tiba dia berpaling. Padahal dia pula kata kitab dia tu kitab Allah. Dalam kes mereka diajak untuk berhukum dengan kitab Al-Quran, lagi tak nak lah. Okay. Summa yatawalla fariqum minhum. Tengah-tengah Tuhan, saya sering ingatkan keadaan ini. Di tengah-tengah Tuhan beritahu Bani Israel ini jenis kaki buta alam, tetapi Tuhan kata summa yatawalla fariqum minhum. Kemudian telah berpaling sekumpulan daripada mereka. Salah satu perkara yang nak diisyaratkan di sini ialah bukan semua mereka, tapi sekumpulan. Sebab apa? Di sini ada unsur Tuhan nak tunjuk bahawa Tuhan, walaupun dia nak marah kat satu kumpulan, tapi dia tidak menafikan kebaikan orang yang tak termasuk dalam yang jahat. Kita panggil bukan, kita tak hukum secara bukan. Tabiat orang Arab zaman jahiliah, kalau dia nak marah kat seorang orang, dia berkelahi, lalu dia nak bunuh orang tu, dia akan pergi bunuh satu kabilah. Dia tak bunuh orang tu seorang, dia bunuh satu kabilah. Bawa tebah semua. Dia kira macam tu. Dan perbuatan ni perbuatan yang mungkar. Sebab apa? Sebab orang salah tu, dia seorang yang salah. Jadi bila Islam mari, Nabi SAW, bila dibuat piagam Madinah, dia telah letakkan dalam piagam Madinah tu bahawa sesiapa yang buat kesalahan, maka dia saja yang akan menanggung kesalahan tu, bukan orang lain, bukan kabilah, bukan adik-beradik, bukan. Kalau dia buat salah seorang, dia seorang kena hukum. Yang macam ni, orang tu Tuhan isyaratkan Bani Israel ni, dia jenis silap apa semua. Lalu sebab satu kumpulan daripada mereka telah berpaling. Dia tak laknat satu bangsa, tapi dia marah kepada kumpulan yang berpaling. Ini adalah unsur hikmah yang tinggi. Sebab apa? Sebab kalau kita sebagai manusia, kita cepat pukar, kita nak puaskan hati kita. Kalau kita marah kat seorang orang, kita marah satu negeri punya. Contohnya, kita berhubung dengan bangsa bukan Melayu pula, kita kena tipu oleh orang bangsa lain. Contohnya orang India ke orang Cina, kita suka kata, oh orang Cina ni jahat, padahal yang tipu kita seorang je. Jadi ucapan begitu tidak baik. Sebab apa? Sebab kita melukakan perasaan orang yang tak buat. Sebab kamu hukum bukan. Lepas tu orang sana pun dia nak balas dendam juga, dia pun kena tipu kat orang Melayu. Dia ada memang orang Melayu jahat. Akhirnya
keluar parang balah Melayu, Cina, India apa tak boleh. Sebab apa? Orang jahat ni bangsa apa pun ada. Orang baik bangsa apa pun ada. Bukannya Allah jadikan bangsa tu semua jahat, semua baik, tak ada. Jadi kita kena faham dah tu. Jadi Tuhan isyaratkan kat sini, summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Okey, zalika bi annahum qalu, yang demikian itu mereka berkata. Sebab apa? Diajak supaya berhukum dengan kitab Allah. Mereka ni ahli kitab, mereka tak nak. Lalu Tuhan bagi sebab. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab apa dia berani untuk tidak menggunakan kitab Allah? Zalika, yang demikian itu, bi annahum, kerana mereka itu berkata. Okey, ini saya nak ajar satu kaedah. Bila Al-Quran dia kata mereka berkata, ni sebenarnya dia nak suruh kita faham konten kata-kata tu. Bukan sebab kata-kata tu dia kata saja, bukan. Tetapi tak kata pun, kalau prinsip macam tu juga. Cuma dia bawa dialog untuk memberitahu maksud. Jadi yang demikian itu kerana mereka berkata, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka berkata, kami tidak akan sentuh api neraka kecuali beberapa hari sahaja. Okey, kita ambil dialog tu, kata-kata tadi. Orang kalau dia yakin dia tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari, sedangkan dosa yang dia buat ni dosa yang sangat besar, iaitu dia telah membelakangi kitab Allah. Betul ke dia akan duduk neraka beberapa hari? Siapa yang jamin dia duduk neraka beberapa hari? Jadi kita kena faham sifat apakah yang mahu diberitahu oleh Al-Quran mengenai orang ini. Dia kata kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Apa yang dia nak sampaikan sebenarnya? Sifat orang tu, iaitu dia merasakan diri dia ni mulia di sisi Allah. Dia kata sebab apa? Tuhan tak akan azab kita. Kalau azab pun sebentar dia keluar, dia tak akan azab. Orang macam kita ni dia tak akan azab. Jadi Bani Israel sama ada daripada kalangan Yahudi ataupun Nasara, mereka ni telah dibuai dengan satu angan-angan yang tidak betul. Apa dia angan-angan tu? Angan-angan mereka ini bangsa yang dicintai oleh Allah kerana bangsa tu. Sedangkan mereka telah terjatuh ke dalam kekufuran. Macam mana lagi nak masuk neraka 3 hari? Sebab orang yang telah kufur, dia akan kekal dalam neraka. Di kalangan umat Islam pun ada orang yang kena tempias. Tak adalah 100% macam ni. Kalau 100% jadi Yahudi pula. Berapa? Dia rasa dia buat dosa apa pun Tuhan tak malu. Dia berasa diri dia suci. Ini penyakit yang bahaya ni. Sebab apa? Dia panggil ghurur. Dia panggil ghurur ni, kita berasa diri kita mulia. Orang yang kena penyakit tu dipanggil maghrur. Orang yang merasakan diri dia suci, mulia, padahal dia buat jahat. Jadi dia pun dengan sendirinya melihat kejahatan tu tak jahat mana. Tapi kalau orang lain buat jahat, dia nampak sebab duduk dia orang lain. Kalau dia tak apa, kita Tuhan maafkan kita, tak apa. Jadi senanglah nak buat jahat, kan? Buat jahat tak rasa bersalah. Apa? Kita Tuhan sayang. Kalau sampai ke peringkat orang Yahudi ni memang teruk lah. Buat benda kufur pun rasa boleh masuk syurga. Kalau orang Islam tak akan sampai lah macam tu. Dia buat benda dosa tapi dia rasa tak apa, Tuhan boleh ampun. Dia tak minta ampun pun. Ini bahaya lah, kan? Keadaan yang bahaya. Jadi Tuhan
sebut di sini. Orang yang rasa diri dia suci ni, dia boleh buat macam-macam benda. Lepas tu dia rasa diri dia tidak akan dihisap oleh Allah, tidak akan dihukum oleh Allah, terlepas daripada hukuman Allah. Kalau sebut bab hukuman Allah kan, orang saja benda. Sebab tu kadang-kadang kita cepat nak buat gitu. Banjir tempat orang, inilah azab Allah. Banjir tempat kita, inilah ujian Allah. Oh, sedap itu. Macam kita tu ada agreement dengan Tuhan. Mengingat agama pun baik sangat kan? Tak boleh gitu, kita tak tahu. Macam kita nak hukum orang pula. Lepas tu kalau kita buat, inilah ujian ni. Tak boleh. Jangan kita tertipu dengan kemauan diri kita. Okey, kita kena ada perasaan berhati-hati. Sebab apa? Kita takut kita sebenarnya sedang diuji dengan sifat ghurur. Kena sifat ghurur. Wa gharrahum fi dinihim. Ini gharra ni daripada ghurur. Dan telah menipu mereka dalam urusan agama. Mereka ni terpedaya dalam urusan agama. Maka yaftarun, apa yang mereka tipu dayakan. Mula-mula mereka nipu. Orang yang menipu ni lama-lama dia sendiri tertipu dengan benda yang dia tipu orang. Apa dia? Bani Israel, ulama Bani Israel ni, lebay Bani Israel ni, dia selalu menceritakan kepada pengikut dia, kita ni ahibba'ullah, abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ni anak Tuhan dan orang-orang yang dicinta olehnya. Maksud anak ni bukan macam dia kata macam Nabi Isa anak Tuhan tu, bukan. Anak di situ maknanya orang yang disayangi. Dia selalu cerita dekat pengikut dia, kita ni bangsa yang Allah sayang. Kerana bangsa tu saja, tak ada Tuhan, tak kira. Kalau kamu kufur, kamu siapa saja, Allah tak layan. Itu sebenarnya fakta, bukan kerana dia Bani Israel ataupun Bani mana-mana, Tuhan tak heran. Jadi wa'arrahum fi dinihim, mula-mula dia tipu masyarakat dia, akhir-akhir dia kuasa betul juga benda tu. Fakaifa idza jama'nahum. Apabila menceritakan orang macam ni, Tuhan pun mengingatkan kita kepada hari kiamat. Sebab apa? Ialah kita benda tipu muslihat ni dari sudut kelebihan dunia memang boleh. Kalau kita pandai tipu muslihat, kita nak apa? Kita nak cari pengaruh, kita guna agama untuk cari pengaruh. Kita buat tipu muslihat, senang nak dapat. Orang ni dia mudah percaya. Sebab apa? Agama kan, dia mudah percaya. Kalau tuan-tuan ikut saya ni, dosa pun Tuhan tak kira. Kan? Pakai serban besar sikit, ada tak ada pengikut. Kan? Sebab apa? Masyarakat awam dia terpesona dengan penampilan, kepatahan bercakap, cara gini-gini. Tapi benda tu memang menguntungkan dari sudut keduniaan. Nak cari pengaruh, nak cari kedudukan, memang senang. Lalu Tuhan pun kata, fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Tuhan ingatkan kepada satu situasi di hari akhirat. Lalu Tuhan kata, fakaifa, dan bagaimanakah apabila kami mengumpul mereka pada hari yang tidak ada keraguan lagi. Bagaimana di sini bukan dia tanya, tetapi dia panggil uslub ta'ajjub. Tidak, alangkah terjemah dia. Fakaifa idza jama'nahum, alangkah bagaimana ya, macam mana keadaan mereka di mana pada hari kami mengumpul mereka pada hari akhirat. Tapi dia tak kata hari akhirat, dia kata pada hari yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, dua benda. Satu, tidak ada keraguan hari itu akan berlaku. Yang kedua, la raiba fi, iaitu tidak ada keraguan pada hari itu, semua keputusan jelas berlaku, tak ada selindu-selindu. Jadi
benda yang kamu duduk putar belik dengan orang di atas muka bumi tu, pada hari itu akan nampak jelas macam mana keadaan kamu pada hari tersebut. Nah, iaitu alangkah teruknya kamu pada hari kiamat nanti. Nak kata macam tu, gaya bahasa dia tu macam berbunga lah. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan setiap orang itu akan diberikan apa yang dia usahakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Jadi dia ingatkan kejahatan tipu muslihat tadi, dia ingatkan dengan hari akhirat. Inilah ubat segala ubat. Kita banyak benda yang kita sebagai manusia, saya tak nasihatkan orang lain, saya sendiri dan tuan-tuan, puan-puan, apa dia? Iaitu kita boleh tipu orang. Kita buat penampilan hebat, macam kita bagus sangat, pada hakikatnya kita teruk. Rangai di belakang orang kita teruk, kita boleh tutup benda itu. Tapi ubat dia ialah bila kita ingat nasib kita di hari akhirat nanti macam mana. Jadi sebab itulah dalam Al-Quran setiap muka surat ada je mengingatkan tentang hari akhirat. Sebab ubat kepada masalah ni ialah mengenangkan nasib di hari akhirat. Mengingat hari akhirat ni ubat segala penyakit juga lah, kan? Kalau kita kadang-kadang kita ada penyakit malas, asal benda baik dia malas nak buat, kan? Nak beribadat malas, nak buat nak tuntut ilmu, nak belajar malas, asal benda baik dia malas, nak baca buku malas. Tapi kalau buang masa, rajin. Ubat dia bagaimana keadaan kita hari akhirat nanti. Jadi mengingat hari akhirat adalah salah satu formula yang disebut dalam Al-Quran banyak kali, kerana ia adalah sesuatu yang sangat berkesan dalam mengubah masalah yang berlaku pada kita. Jadi siapa-siapa sajalah, saya tak, sekali lagi saya katakan, ingat hari akhirat ni bukannya makna kita hafal kejadian-kejadian hari akhirat. Tanda-tanda hari akhirat dalam poket dia berapa? 5 line kertas A4. Sebab apa? Penuh dengan tanda-tanda hari kiamat. Tapi nak derma pun gigil. Jadi bagus dah kaji tanda kiamat tu, tapi dia bukannya objektif. Dia bukannya bila tahu yang tu kita dah hebat, bukan. Kesan terhadap itu. Oleh itu teknik Al-Quran dia tidak ada bab tertentu tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat A to Z dikumpul dalam satu bab, tak ada. Dia buat macam mana? Dia cakap hal ni sikit, dia bagi sini satu. Dia cakap hal lain pula, dia bagi sikit. Benda yang tak sebut kat sini, dia tambah sini. Sebab apa? Mengingati hari kiamat itu bukan satu subjek. Ini dari sudut teknik Al-Quran. Kalau kita belajar di sekolah lain, iaitu dia objektif dia mengingati hari akhirat untuk membawa kepada amalan yang lebih baik. Macam tu. Itu fokus Al-Quran dah. Soal kita nak belajar di sekolah tu lain, tak ada masalah kita nak belajar. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Tiba-tiba pula dengar nak marah ni, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, dan mereka tidak akan dizalimi. Dia macam terbalik lah gitu. Tak ada bunyi nak marah sangat. Betul, di tengah-tengah Tuhan nak marah kepada orang ni, Tuhan beri juga jaminan, walau macam mana pun, walau macam mana jahat sekalipun, dah aku nak marah kan kau akan dibalas, tapi aku berjanji tak ada siapa yang akan dizalimi pada hari tersebut. Maknanya kamu akan dibalas dengan kadar yang kamu berhak sahaja. Maknanya Tuhan ni dia tidak menunjukkan bila dia marah hak tak tentu hala pun kena juga. Apa saya pula kena, tak kira aku nak marah. Tak boleh gitu. Sifat itu tak boleh. Sebab apa? Sebab sifat itu jauh dari sifat adil.
Sebab Allah ni sifat dia sifat adil. Dia nak marah macam mana pun, dia tidak akan menzalimi, dia akan tetap adil. Jadi dia sebut orang ni dia nak marah, tapi dalam masa yang sama dia kata tidak akan dizalimi. Jangan takut. Kita tak, bila kita nak marah, kita tipai semua, tak kira dah apa ya apa hati aku. Satu masa kita sayang, kita sayang habis, semua jahat tak nampak lah. Itu emosi. Tuhan dia nak tunjukkan dia maha adil. Lalu Tuhan kata wahum la yuslamu, dan mereka itu tidak akan dizalimi. Kita isyarat 2 minit je. Sebab ni ayat ni boleh tahan juga, ni panjang. Kita berhenti kat sini lah kot. Berhenti pada ayat 25 daripada surah Ali Imran. Sebab apa? Selepas ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahu tentang Qulillahumma malikal mulk. Sebab apa? Sebab ayat ini sebenarnya juga sebahagian daripada perbincangan berkaitan dengan Bani Israel, tapi dia dalam bentuk Allah lah yang memiliki kerajaan semuanya, kekuasaan. Dia memberi kepada siapa yang dia mahu. Sebab apa? Sebab sebelum ini Nabi-Nabi ini daripada Bani Israel. Tiba-tiba Nabi akhir zaman Tuhan ubah bagi ke orang Arab. Dari Bani Israel terkejut. Kita tu syok lah, kita ni bangsa yang mulia apa semua. Kagetlah Nabi akhir zaman ni paling kurang kita punya. Tiba-tiba ni mari bagi ke orang Arab. Tak patut betul. Tak glamour lah kita kan. Jadi bila gitu Bani Israel tidak mahu beriman. Tuhan pun kata, aku yang memiliki semua ni, ikut aku nak tentukan siapa dia. Sebab sifat Allah SWT, dia tidak tertakluk pada siapa-siapa. Dia buat apa yang dia mahu. Jadi nanti kita akan tengok macam mana ayat tu. Kita berhenti pada ayat 25 dari surah Ali Imran. Kita akan sambung pada ayat 26 nanti insyaAllah. Saya sudah ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.